Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Cikgu harap semua anak-anak murid cikgu sihat pada minggu ini. Baik, kita sambung lagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tahun 5 kita. Unit 1 artikel jahitan. Minggu lepas kita dah belajar berkenaan proses kerja. 3 proses kerja kita dah belajar. Jadi minggu ini kita akan sambung kita punya lagi 3 proses kerja kita. Pada minggu ini. Baik, murid-murid boleh rujuk daripada buku teks daripada muka surat 13. Okey, muka surat 13 hingga muka surat 18. Okey, 13 sampai 18. Okey, tanpa membuang masa, cikgu teruskan. Jadi objektif yang pertama minggu ini, objektif kita adalah yang pertama kita nak mengira dan membuat anggaran kos bahan bagi menghasilkan artikel jahitan kita tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak menghasilkan artikel jahitan secara sistematik menggunakan bahan dan alatan yang sesuai. Dan yang ketiga, kita nak membuat pembentangan artikel jahitan yang kita dah buat tu. Itu 3 objektif kita dan ataupun 3 lagi proses kerja kita dalam topik artikel jahitan ini. Okey, kita lihat dulu pada yang pertama. Okey, pada muka surat 13, mengira dan membuat anggaran kos. Okey, contoh pengiraan anggaran kos bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan alas tali pinggang keledar adalah seperti berikut. Yang kita belajar minggu lepas kan, kita buat alas tali pinggang keledar tu yang kita buat lakaran tu kan. Baik, yang ini contoh. Cikgu ambil daripada buku teks. Okey, ada 8 jenis bahan semuanya. Ada fabrik, ada span, ada benang, ada kapur tukang jahit, ada velcro, ada kertas karbon, ada renda dan juga ada kertas perang. Bukan kertas perang, kertas perang. Itu ada contoh harga seunit, kuantiti tu banyak mana yang kita perlu guna. Daripada harga seunit kita darat dengan kuantitinya, kita akan dapat jumlah. Kemudian setiap satu jumlah harga itu kita tambah dan kita akan dapat jumlah besar lah, jumlah penuh. Satu sekeping ataupun satu alas tali pinggang keledar kita tu. Ini cara kita nak membuat, kita nak mengira dan kita nak membuat anggaran kos. Yang penting kita perlu buat dia dalam bentuk jadual yang cantik macam ni lah. Jadi kita mudah lihat dan kita mudah faham. Itu yang pertama. Baik, kita teruskan yang kedua, iaitu menghasilkan artikel jahitan. Okey. Sebelum kita nak menghasilkan artikel jahitan, kita perlu alatan dan bahan hendaklah disediakan sebelum memulakan kerja menghasilkan artikel jahitan. Minggu lepas kita dah buat lakaran, kita dah buat penambahbaikan dan semuanya. Tadi pun kita dah buat satu jadual untuk pengiraan kos. Sekarang kita perlu sediakan alatan dan bahan-bahan dia lah. Alatan dan bahan. Dua benda yang berbeza. Satu alatan kita guna untuk kita membuat bahan, kita membuat bahan artikel jahitan tersebut. Okey. Alatan jahitan ada berapa? Yang pertama kita perlukan kapur tukang jahit. Yang kedua adalah kertas karbon. Yang ketiga kita perlukan roda surik. Yang keempat kita perlukan mesin jahit tangan. Dia guna tangan je, macam stapler gitu, tapi dia ada jarum dan benang. Yang kelima, mesin jahit mini. Yang keenam, jarum peniti untuk kita semat supaya fabrik kita tidak bergerak. Jarum jahit tangan yang ketujuh. Yang ke-8, gunting fabrik dan juga ada gunting kertas nanti. Yang ke-9, pembaris lurus, pembaris tukang jahit. Dan yang ke-10, peretas jahitan. Peretas jahitan ni kita gunakan jika kita silap jahit ataupun kita nak buang jahitan sementara yang kita buat tu. Ini alat-alat jahitan yang kita perlukan untuk kita sediakan atau kita siapkan kita punya artikel jahitan kita, iaitu alas tali pinggang keledar. Baik, seterusnya bahan ni pula. Bahan jahitan yang pertama, fabrik lah. Kain. Arti kata lain, kain. Kain ni pelbagai contoh lah. Kita nak gambar bunga ke, gambar kartun ke, kita nak yang kosong ke, nak colour apa ke, kita boleh pilih. Either one lah, mana satu yang kita suka lah. Tak kisah. Maknanya cikgu tak letakkan semua murid kena pakai warna ni. Tidak. Awak boleh ikut mana yang awak suka. Baik, yang kedua, span. Span ni kita nak, span jahitan ni kita perlukan sebab kita nak bagi artikel jahitan kita tu lembut. Tebal dan lembut. Sebab kita nak pakai kat tali pinggang keledar kan, supaya dia lembut.
Yang ketiga, velcro ataupun pelekat yang kita cikgu tunjuk pada minggu lepas tu kat mana kita nak jahit. Yang keempat, kertas perang. Bukan kertas perang, kertas perang. Ini kertas ni kita nak pindahkan lakaran kita ke atas kertas ni. Kemudian kita akan gunakan roda surih dan kertas karbon tadi untuk kita pindahkan daripada kertas perang ni ke atas fabrik kita. Kita punya design ataupun lakaran kita. Seterusnya benang lah. Nak jahit kena ada benang. Dan juga renda. Untuk kita buat kemasan di tepi kita punya apa tadi tu? Alas tali pinggang keledar kita supaya lebih cantik. Ini bahan-bahan jahitan yang kita perlukan. Tadi alat, sekarang bahan. Okey, seterusnya. Langkah-langkah menghasilkan artikel jahitan. Kalau awak rujuk buku teks, kita ada 15 langkah semuanya. Jika awak baca, awak lihat satu persatu, satu demi satu, awak ikut langkah ini satu demi satu, insya-Allah awak akan boleh buat. Tak boleh skip. Kita kena ikut satu persatu, fahami, baca dan ikut satu persatu langkah. 15 langkah ni, insya-Allah artikel jahitan kita iaitu alas tali pinggang keledar kita tu akan jadi dengan cantik. Mesti punya. Baik, kita lihat. Yang pertama apa? Langkah pertama, kita kena ambil kertas perang, kita lukiskan pola pada sekeping kertas mengikut saiz seperti dalam lakaran. Kalau lakaran kita buat 20 cm, kita ambil pembaris, kita ambil kertas perang, kita buatlah lakaran sebenar lah. 20 cm, ukur 20 cm. Kita pindahkan lakaran kita yang kita buat pada minggu lepas tu ke atas kertas perang ini. Baik, yang kedua, kita potongkan pola dengan menggunakan gunting kertas. Okey. Kertas perang ni kita panggil pola lah. Pola, kita dah transfer dah, kita dah pindahkan lakaran kita ke atas kertas perang ni, kita potong ikut bentuk mana yang kita dah buat, kita dah pilih pada minggu lepas, potong cantik-cantik, ngam-ngam. Dan yang ketiga, langkah ketiga, ini langkah penting susun pola di atas 2 keping fabrik dan span. Okey, maknanya satu keping kain kat belakang, tengah-tengah dia span tadi, satu keping kain lagi ke atas, barulah kita letakkan kertas perang atau pola kita. Dia macam tu. Kain, span, kain, kertas perang. Lepas tu, sebab apa? Sebab kita nak pindahkan bentuk kertas perang itu atau bentuk pola itu ke atas kain kita. Kita tak boleh buat sekeping kain je. Sebab apa? Dalam artikel kita tu ada kain atas, ada kain bawah, tengah-tengah ada span. Jadi kita kena pindahkan kepada tiga-tiga bahan ini. Okey, seterusnya yang keempat. Okey. Sematkan jarum peniti untuk menetapkan kedudukan pola pada fabrik dan span. Okey, jadi kita dah letak, dah cantik semua, dah susun. Kita ambil jarum peniti, kita sematkan pada tiga-tiga. Yang 3 keping tadi tu, 3 keping bahan kita tu, kain, span kain tu dengan campur dengan kertas perang, kita sematkan bagi dia lekat supaya dia tak bergerak. Kita buat di beberapa tempat lah, bawah, kiri, kanan, atas dan tengah. Kita sematkan dengan jarum peniti tu supaya kertas perang tu tak bergerak. Baik, yang kelima, tandakan garisan gunting pada fabrik menggunakan kapur tukang jahit, kemudian keluarkan pola. Okey, kita tanda pakai kapur tukang jahit. Okey, cantik. Okey, lepas tu yang keenam, okey, kita dah pindahkan pola tadi tu daripada yang kertas perang, kita dah pindahkan, dah siap semua. Okey, kita kena check last sebelum kita gunting. Kita kena sematkan balik jarum peniti antara fabrik dan span, lepas tu kita gunting ikut garisan yang kita tandakan tadi, cantik-cantik. Itu langkah yang keenam. Baik, seterusnya. Okey, langkah yang ketujuh, dia kata apa? Letak kertas karbon tukang jahit di antara pola dengan sebelah dalam. Sebelah dalam tu kain. Maknanya kain tu keping dalam dia. SD tu sebelah dalam. SL sebelah luar. Okey, dia gunakan ringkasan perkataan kat situ dekat fabrik yang telah dipotong, kemudian sematkan semula dengan jarum peniti. Kita letakkan sekeping kertas karbon tukang jahit tu. Untuk apa? Untuk kita nak pindahkan garisan penanda daripada pola ke sebelah dalam fabrik menggunakan roda surih. Kemudian kita tanggalkan jarum peniti. Okey, kita gunakan roda surih tu kan. Kita dah buat pola kita cantik-cantik, kita jalankan je. Nanti roda surih tu akan pindahkan garisan yang kita dah buat tu dengan kertas karbon tadi tu. Jadi dia lekatlah dekat kain kita tadi tu, di sebelah dalam. Langkah ke-9 dah cantik.
Lepas tu kita letakkan velcro pada fabric. Kita susunkan cantik-cantik. Potong cantik-cantik. Susunkan. Lepas tu sebelum kita jahit, kita temukan dulu bahagian sebelah luar fabric. Maknanya kita test dulu. Boleh ke tak? Okey, cantik dah ngam. Lepas tu kita sematkan dengan jarum peniti. Nanti kalau kita letak tanpa kita test dulu, nanti kan bila kita dah jahit, dia tak jadi macam ni. Dia jadi berlari macam tu kan. Tak cantik pula. Jadi kita kena test dulu. Dah ngam, kita sematkan dengan jarum peniti. Tu maksudnya. Baik, langkah ke-10. Jahitkan velcro pada sebelah luar fabric. Siapkan jahitan velcro pada kedua-dua keping fabric. Kita kena siapkan dua-dua. Kiri dengan kanan tadi tu supaya dia lekat lah. Dengan cantik. Okay, ini dia gunakan mesin jahit mini. Okay, seterusnya. Susun dan temukan kedua-dua fabric sebelah luar. Bahagian sebelah luar fabric tu, susunkannya pada span. Kemudian sematkan dengan jarum peniti. Susun balik fabric sebelah luar satu, fabric luar itu span. Okey, langkah ke-12. Dah cantik, dah confirm semua. Kita jahitkan span dan fabric mengikut garisan pemadan pada sebelah dalam fabric. Kemudian tinggalkan ruang di antara 5 cm hingga 7 cm untuk menterbalikkan artikel. Maksud dia kat sini, kita jahit tu bukan, kita jangan jahit penuh terus 4 segi. Kita jahit dulu separuh suku, tinggalkan suku. Sebab apa? Sebab yang kita jahit tu sebelah dalam. Sekejap lagi kita nak pusing. Apa maksud nak pusing tu? Okey, kita nak pusingkan artikel kita tu supaya jahitan kita tu tak nampak. Gitu. Terbalikkan artikel menggunakan ruang yang ditinggalkan, kemudian kemaskan bahagian tepi. Tadi kita dah jahit tu, kita masuk ke dalam, kita terbalikkan macam tu. Okey, dah siap bahagian tu. Kita guna jarum jahit tangan. Kita lengkapkan jahitan pada artikel jahitan dengan jahitan tangan. Menggunakan mata jahitan sembat. Jahitan sembat ni yang kita belajar pada yang minggu pertama tu. Kita jahit. Dan last sekali, dah siap, dah cantik, kita tengok dah kemas kita buat, barulah kita jahitkan renda pada bahagian tepi artikel jahitan sebagai hiasan. Kita jahit renda, barulah kita punya artikel jahitan tu cantik. Ini 15 langkah. Kalau awak ikut betul-betul daripada langkah 1 sehingga langkah 15, insya-Allah awak akan boleh buat punya. Tak ada masalah. Dan ini adalah hasil akhir artikel jahitan tersebut. Seperti dalam buku teks. Cantik dia buat tu. Okey, boleh lipat. Kalau kita tengok kan, murid perempuan tu pakai, selain daripada kita letak pada tali pinggang keledar, boleh juga letak pada pemegang peti sejuk kan. Ataupun pada, orang kata apa, tali beg sekolah kita tu. Lagi cantik. Jadi kalau kita nak letak kat tali beg sekolah, kita kena buat dua lah. Maksudnya, tadi pengiraan kos kita tadi untuk satu saja. Jadi kalau kita nak buat untuk letak kat beg sekolah, jadi kita kena darab dua lah pengiraan tadi. Kalau harga tadi RM3 lebih, maknanya darab dua lah. Untuk dapatkan kos sebenar jika kita buat dua. Itu maksudnya. Baik. Dan ini sekali, dah siap semua, dah cantik kita buat dalam kumpulan kita, kita kena membuat pembentangan akhir jahitan. Artikel jahitan tu kita kena buat pembentangan lah dekat depan kelas. Senarai semak pembentangan. Jadi cikgu ada senarai semak dia. Awak juga boleh lihat senarai semak apa yang awak perlukan semasa awak nak buat pembentangan tu. Awak perlu perkenalkan ahli kumpulan, perkenalkan produk, hubung kait produk dengan situasi kita pada minggu pertama tu apa. Kita hubung kaitkan, kita cerita pasal alatan dan bahan, kita tunjuk lakaran kita tu. Lakaran yang kita hasilkan, kita punya artikel tu kita tunjukkan, dan kita sediakan cara menghasilkan artikel jahitan. Last kali, jenis mata jahitan yang kita gunakan. Kita guna jahitan mesin, kita guna jahitan sembat tadi kan. Lepas tu kita ceritalah apa kelebihan produk kita. Lepas tu masa kita dalam proses yang kita buat tu, ada tak masalah? Apa masalah yang kita hadapi? Kita ceritakan. Lepas tu dalam proses ada masalah tu, mesti kita bincang dengan rakan-rakan kelas. Kita ceritakan, okay, saya jumpa masalah segini, macam mana saya selesaikan. Dan last sekali akan ada sesi soal jawab lah. Mesti cikgu tanya sikit, berapa harga ke, apa ke. Ini antara perkara yang perlu awak lihat dan perlu titik beratkan semasa membuat pembentangan. Membuat pembentangan di hadapan kelas lah, setiap kumpulan akan buat pembentangan. Okey? Itu maksudnya cara-cara kita nak buat pembentangan artikel. Okey, last sekali. Sebagai refleksi ataupun kita imbas kembali, proses kerja kita ada 6. Okey, yang pertama sekali, cuba ingat balik, kita menjana idea kreatif. Apa masalah kita? Okey, yang kedua,
kita dah dapat masalah, kita dah jana idea kreatif apa kita nak buat, kita lakarkan berapa reka bentuk artikel jahitan. Lepas tu, kita membuat, kita menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Maknanya dalam kumpulan kita ada banyak idea, kita pilih mana yang cantik, kita gabungkan idea tu, sediakan satu yang orang kata terbaik dalam kumpulan kita. Okey, yang keenam, hari ni kita buat pengiraan dan anggaran kos. Kalau kita buat satu, harga dia RM3 lebih tadi tu. Kalau kita nak buat dua untuk kita letak dekat beg sekolah kita tu, jadi harganya kena darab dua lah. Lepas tu kita siap semua, kita hasilkan artikel jahitan tu. Ada 15 langkah tadi, menggunakan alatan dan bahan yang sesuai, dan akhir sekali kita buat pembentangan artikel jahitan di hadapan kelas. Maknanya setiap kumpulan lah. Kalau kita ada 6 kumpulan, maknanya mungkin satu minggu sempat buat pembentangan 3 kumpulan je. Jadi kita buat pembentangan lah. Kita tunjuklah artikel kita tu. Siap sediakan ikut senarai semak yang cikgu bagi tadi tu. Macam mana kita nak buat? Sama ada kita nak gunakan PowerPoint ke. Cikgu, saya nak mula kita orang nak buat PowerPoint ataupun kita nak buat tulis kat kertas majung ke. Mana yang sesuai? Tak ada masalah. Itu 6 proses kerja untuk kita menghasilkan satu artikel jahitan secara orang kata apa, secara teratur gitu. Cikgu harap semua murid boleh faham. Sampai di sini sahaja pada minggu ini. Nanti cikgu akan sediakan lembaran kerja untuk awak siapkan. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye-bye.